ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi sebab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke pagi ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insya-Allah pada pagi ini mengisi ruang iktikaf tuan-tuan dalam waktu duha yang penuh barakah. Kita bakal bawakan sambungan perkongsian kita daripada kita Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar. Pengkhususannya pada pagi ini sambungan daripada tanda kecil yang kedua di muka surat yang ke-57 pada bab berkenaan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang terakhir bersama dengan tuan-tuan yang mulia telah pun kita bahas tuntas lugas perkara berkaitan dengan terutusnya Nabi SAW ditandakan sebagai tanda kecil kiamat yang pertama. Dan perjalanan itu terus mekar segar dalam pembinaan watak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah bertemu titik akhir perjalanan di dunia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpangkal dan berpulang ke negeri abadi ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala di tahun yang ke-63 usia Nabi SAW, tepatnya pada tanggal 11 Hijrah 12 Rabiul Awal hari Isnin. Dan kedudukan kewafatan ini ditandakan sebagai tanda kiamat adalah dikhanakan perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
u'addidu sittan baina yaday sa'ah mauti. Kata Nabi SAW, bermaksud aku menghitung adanya 6 perkara di depan hari kiamat, dan di antara 6 perkara tersebut adalah mauti, adalah kematianku, kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya kata Dr. Yusuf Wabil, wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu bencana besar, diangkat sebagai musibah yang paling kelam dialami oleh kaum muslimin seluruhnya. Dunia benar-benar berubah menjadi gelap di mata para sahabat tatkala baginda Nabi SAW wafat. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, pada hari ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, segalanya menjadi terang benderang. Namun ketika pada hari wafatnya baginda Nabi SAW, segalanya berubah menjadi gelap. Tangan kami tidak ingin melepaskan Rasulullah SAW ketika kami mengkebumikan baginda Nabi SAW, sehingga pada waktu itu yang berlakunya adalah kami sedang menentang diri kami sendiri, sama ada nak memujuk rayu emosi untuk mengikut kehendak diri ataupun melepaskan satu ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla wa Ala dengan redha atas apa yang berlaku dan terjadi. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Sayyidina Anas bermaksud bahawa mereka para sahabat merasakan hati mereka berubah daripada apa-apa yang mereka laksanakan ketika Nabi SAW masih hidup, yang mana perkara-perkara yang terkait rapat dengan Nabi SAW seperti sifat lembut Nabi, kesucian dan juga kelembutan hati yang ada di samping karakter pewarakan dan pewatakan Nabi, inilah yang sangat dirasakan kehilangan di kalangan para sahabat. Dan disebutkan juga betapa perkara ini disebabkan rasa kehilangan pengajaran, sentuhan Nabi dan juga arahan pendidikan, pengajaran daripada Nabi SAW kepada mereka. Dengan wafatnya Nabi SAW, maka terputuslah wahyu dari langit, sebagaimana dijelaskan dalam jawapan Ummu Aiman ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an datang mengunjunginya selepas daripada kewafatan Nabi SAW, iaitu ketika kedua-duanya telah sampai ke tempat kediaman Ummu Aiman. Tiba-tiba Ummu Aiman menangis, dan Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, mengapa engkau menangis? Bukankah apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah? Maka Ummu Aiman radhiyallahu anha menjawab, aku menangis bukan kerana itu, tetapi tangisan ini adalah kerana wahyu pada waktu kini telah pun terputus dari langit. Penjelasan ini rupa-rupanya menyentuh pula perasaan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, sehingga akhirnya mereka juga turut menangis bersama-sama pada waktu tersebut. Rasulullah SAW wafat sebagaimana pada umumnya manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menggariskan hukum kekal pada seorang makhluk pun dalam kehidupan dunia. Namun kehidupan dunia hanyalah tempat lalu lintas, bukan tempat menetap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat yang ke-34 hingga ke-35, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan tidaklah aku menjadikan seorang lelaki pun sebelum engkau berada dalam keadaan khuld, iaitulah berada dalam keadaan hidup kekal. Maka jika engkau meninggal dunia, apakah mereka akan dapat hidup kekal? Kalau engkau pun Muhammad SAW tetap juga bertemu dengan kematian, bersalam dengan maut, takkanlah mereka yang lain tidak duduk dalam kemuncak kemuliaan seperti mana yang ditempa oleh engkau wahai Muhammad SAW, akan hidup dalam keadaan kekal. Setiap jiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafs za'iqah al-maut, setiap daripada nafas itu akan merasai kematian. Dan wa nabluukum, ibtila, Allah Taala timpakan, balakan bisyarri wal khair, dengan perkara buruk dan juga perkara baik, fitnah.
di atas mereka dengan kebaikan dan juga keburukan sebagai satu cubaan, ujian dalam kehidupan, dan akhirnya menuju ke dinding akhir perjalanan hidup. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, kepada kamilah akan diberikan segala balasan atas apa yang kamu lakukan di atas muka bumi. Kullu nafs za'iqah al-maut, yang kita sebutkan hari itu tuan-tuan, perbahasan berkenaan dengan nafas dan juga roh. Begitu juga jasad. Jasad dalam tubuh ketika mana menumbuh besar daripada janin sehingga mencukup pada kadar 120 hari, 4 bulan berada dalam kandungan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh, ditandakan rezekinya, jodoh ajal mautnya, ketentuan takdir perjalanan hinggalah syurga dan neraka. Dan kemudian pada waktu itu janin yang berada di dalam perut yang berbentuk jasad itu, ketika ditiupkan roh, maka roh bila masuk ke dalam jasad, jasad tidak dipanggil jasad, roh tidak dipanggil roh, melainkan itu dipanggil dengan nafas. Yang ni yang masuk pada ayat yang ke-7 surah Asy-Syams, ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsi wa ma sawaha, iaitu setiap nafas dan penyempurnaan ciptaan dia. Jadi bila mana dah roh masuk ke dalam jasad, dia dipanggil sebagai nafas. Nanti bila kita bertemu dengan perjalanan akhir kita, alladzina yadhunnu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, ia memberikan khabar kepada kita betapa yang akan dicabut, ditarik keluar itu adalah nafas, roh yang mana Allah Ta'ala pinjamkan, Allah Ta'ala titipkan pada waktu awal, bercampur dengan jasad, dia berubah menjadi nafas. Maka ketika mana berpulang kepada Allah, yang akan dicabut bukan roh tetapi itu adalah nafas. Kerana itu dalam ayat dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak kali kalimah kullu nafs za'iqah al-maut, kerana dia ada gabungan antara jasad dan juga roh itu. Kalau roh sahaja, maka dia tidak ada kena-mengena dengan jasad. Kerana za'iqah ini, kata Nabi SAW, akan dirasai oleh semua manusia. Walaupun Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga setiap daripada sakit kematian ini dihimpunkan, dihempapkan ke atas batang tubuh Nabi SAW, Allah tak izin. Kerana pada setiap kita akan merasai sakitnya kematian yang dinamakan sebagai za'iqah al-maut. Za'iqah ini bermaksud merasai dan menikmati daripada perjalanan ketika mana nafas dicabut pada kalam yang kita katakan sakaratul maut, daripada pergerakan kakinya sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke ghargharah, dan setiap daripada fasa itu kita akan melalui dan merasainya satu demi satu dalam konteks za'iqah, menikmati. Dan bila mana dicabut saja, maka yang akan kembali kepada Allah bukan sekadar roh. Kerana itu Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak dikatakan ya ayyatuhar roh, tidak. Sebab roh daripada Allah. Kalau sifat roh daripada Allah, maka sifatnya adalah bening, sifatnya adalah suci, sifatnya adalah jernih, tak bercampur, mutlak. Dia tak bercampur dengan apa-apa. Jadi kalau baliknya roh daripada Allah, roh baliknya juga roh, maka tak ada apa. Tetapi disebabkan nafas, maka dekat situlah laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dekat situlah apa yang disebutkan zarrah, yang dikatakan sebaik-baik perkara yang kita buat, misqala dzarratin khairan yarah, misqala dzarratin syarran yarah, yang tu semua ada dengan nafas, dia tidak dengan roh. Sebab tu yang kembali kepada Allah, yang akan dicatat-catit perjalanan kehidupannya, neraca timbang setiap amalnya, dihadap tunjuk sembah ke hadapan Allah di akhirat kelak adalah nafas. Dan kerana itu juga disebabkan oleh baginda Nabi SAW, disebutkan sebagai apa yang dikatakan khair khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah pun turut sama mendapat kematian, turut sama mendepani apa yang dikatakan sebagai ajal maut.
apatah lagi orang lain yang bukan duduk dalam potensi seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Dr. Yusuf Wabil, selain daripada dua ayat ini masih terdapat sederet ayat yang menerangkan bahawa kematian adalah benar dan setiap jiwa pasti akan merasakan nikmat kematian. Sekalipun seorang penghulu sekalian makhluk, sekalipun dia adalah imam al-muttaqin, iaitulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi merupakan awal datangnya suasana kemerosotan Islam, disusuli pula oleh kematian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai kemerosotan, musibah dan sebagainya itu adalah dikarenakan terputusnya wahyu dan terhentinya zaman nubuwah, terhentinya kenabian. Tak ada dah. La nabiyya ba'da, kata Nabi SAW, tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas aku. Dan situasi proses fasa zaman nubuwah itu telah pun berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah kejahatan yang pertama kali muncul? Kata ulama, kejahatan yang kali pertama muncul selepas sahaja kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dikatakan sebagai murtad, riddah. Orang mula meninggalkan Islam, baik daripada kalangan orang Arab sendiri, begitu juga bangsa Ajam yang duduk di kawasan jauh daripada Nabi SAW, yang mana mereka sebenarnya juga menunggu-nunggu detik kewafatan Nabi SAW dengan girang gembira, dengan seronok, sebab mereka nak isytihar diri mereka adalah Nabi, yang disebutkan seperti mana Musailimah Al-Kadzab dan sebagainya. Dan hal ini juga merupakan awal terputusnya kebaikan Islam dan juga penyusutan apa yang disebutkan sebagai tumpuan dan juga leluasa dakwah Islam ke seluruh dunia. Kerana apa? Kerana kita nak sebarkan Islam, tapi dalam masa yang sama ada kelompok yang asalnya Islam masih lagi menggigit kita. Jadi kita kena stop, nak kena patah balik, nak kena rebuild balik, nak kena bina semula, nak ulang kaji balik, nak fahamkan balik. Dan ini merencatkan perjalanan apa yang disebutkan sebaran dakwah Islam. Dan ini ditumpukan dengan begitu kuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, sepeninggalan Rasulullah SAW terjadi beberapa peristiwa, iaitulah yang pertama kederhakaan serta kemurtadan. Dan ada bab khusus berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang kemurtadan ini. Dan sedangkan Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu an, ibu saudara Nabi SAW, mengatakan, sesungguhnya aku menangis bukan kerana pemergian Nabi SAW. Aku bukanlah menangis tu alhasil daripada hilangnya Nabi SAW daripada pandang mata, bukannya disebabkan oleh tidak lagi mendengar suara Nabi, bukan lagi disebabkan tidak lagi mendengar tegur Nabi SAW, tetapi yang menjadi sebab paling utama adalah, namun aku khawatir, kata Safiyah binti Abdul Muttalib, betapa nanti akan berlaku banyaknya pembunuhan selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab berkenaan dengan kewafatan Nabi SAW, ini juga adalah satu benda yang kadang-kadang jarang benar disentuh, terutamanya pada musim Rabiul Awal. Sedangkan situasi kewafatan Nabi berlaku pada bulan Rabiul Awal, tepatnya adalah pada 12 Rabiul Awal. Antara benda yang disebutkan oleh ulama tanda kewafatan Nabi SAW dalam masa kurang lebih 10 hari, iaitu pada Isnin 29 bulan Safar, Nabi SAW mengalami sakit kepala dan juga demam panas selepas pulang daripada perkuburan Baqi'. Kemudian Rasulullah SAW memilih untuk menetap di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilantik oleh Rasulullah untuk menjadi imam solat jemaah di kalangan para sahabat. 5 hari sebelum wafat, hari Rabu 7 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, kepanasan jasad Nabi SAW meningkat tinggi sehingga baginda Nabi SAW sering pingsan. Nabi SAW sampai pitam, dan Nabi meminta untuk disiram ke atas jasadnya 7 kali dengan air daripada beberapa telaga. Dan Nabi SAW keluar ke masjid dalam keadaan kepala berbalut. Dengan keadaan kepala berbalut tu untuk
menghilangkan kepanasan yang ada di bahagian kepala. Maksud kita jelum, tahu jelum kan? Kalau kita nak demam, kita duk ambil dun bunga raya, ada ambil dun nasi asin, ada yang cerdik sikit dia pergi balas dun ketum pun dah kan, silap daun dia kata. Kalau kata saya dulu-dulu apa nama ni duk pesan, kalau kata panas kepala, ambil lah aloe vera. Kalau kata orang kampung saya panggil aloe vera, belah sini panggil lidah buaya kan. Ada juga kalau kata sejuk tak hilang, boleh ambil dun muktan. Jangan tanya muktan mana, tak kira janji muktan kita, jangan muktan orang. Ni dah ada balas muktan orang. Kawan tu baru duk naik putih, muktan baru nak tumbuh, tentang pergi kepak pula. Boleh juga guna nasi sejuk. Nasi sejuk yang kita dah semalam je nasi, ambil ramai, kemudian jelung kepala bagi kita. Tapi kepanasan Nabi ni seperti mana yang ditandakan dalam pemetaan khusus jawapan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkunjung menziarahi Nabi pada fasa dekat dengan kewafatan Nabi SAW, ketika mana dia memegang tubuh Nabi, dalam riwayat disebutkan bersalaman dengan Nabi SAW, dia terus menarik tangan. Dan bila dia tarik tangan, Nabi tegur, pasal apa? Tak suka kah? Kan? Jadi lagu mana bila salam? Abdullah bin Mas'ud kata, panas sangat. Tak pernah jumpa orang demam panas macam ni. Panas tu panas yang melampau. Maksudnya tu tak ada lah sampai melecup, tapi panas tu melampau. Jadi kata Nabi SAW, kami para Nabi, kata Nabi SAW, kami ni para Nabi, bila diberikan ujian, ujian kami adalah 2 kali ganda. Maka ada ulama cerakinkan perkara ini dengan mengatakan, kalau kita demam kita, dia punya cecah suhu dia mungkin 40 darjah Celsius, 2 kali ganda, tentu bayang nak ada apa? Kalau 2 kali ganda, 37 pun nampak bini 2 kan, dia jadi mata kelabu dulu tu. Nak kata glukoma tak glukoma, hyper pun tak tahu, ubat makan lah, tapi dia jadi lagu tu. Tidur orang pakai toskin kan, selimut sampai ke dagu tu, mengetak. Nak kata demam kora ke, demam sekepoi ke, 4 talam ke, kita tak tahu. Cuma kita untuk Nabi 2 kali ganda kan. Sebab tu bila sebutkan tentang situasi dan juga apa yang disebutkan kondisi Nabi SAW, sampai Nabi SAW pitang, sehingga terpaksa untuk balut kepala, nak bagi apa nama, hilangkan sakit tu. Dia bila kepala kita ni diketatkan, dia akan mengurangkan sebab macam di demah. Sebab tu kalau tengok balik dalam etika pemakaian serban sebagai contoh, dia sebenarnya adalah fitrah, kebiasaan pun. Kita duk pi bendang, kita duk pi berkebun, ada tanam pokok pisang ke apa ke, biasakan amalan untuk ikat satu di pinggang, satu lagi ikat di bahagian kepala. Dia punya kedudukan tu tadi, dia memerangkap daripada haba tu tadi untuk tidak memberikan kesan kepada kepala kita. Dia letak sebai atas kepala tu satu, kemudian diikat pinggang. Untuk pinggang perut ni pula, supaya kita ni tak ada lah duk jengui sangat, pusat tu duk terkeluar. Ada lah jenis pusat duk timbul kan. Ikat perut tu tadi, bila kita nak angkat barang, dia akan bagi satu pressure ataupun sokongan dekat kita untuk angkat barang, daripada kita tak bubuh apa. Dia jadi untuk apa? Support pinggang kita. Sebab tu bila ikat kepala ni ditunjukkan dalam kedudukan bukan hanya duduk biasa-biasa. Nabi ketika mana sakit pun Nabi ikat kepala. Bahkan ketika perang, apatah lagi, dia bukan hanya bab berkenaan dengan nanti nak balut luka, bukan sekadar kita bab kata ini adalah syiar sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, tetapi daripada segi yang lain, bila dibuat kajian, rupanya dia membantu untuk menetapkan perjalanan urat-urat yang ada di kepala ni pada kedudukan dia secara statik, tak berubah. Dia tak berubah untuk menjadi mengembang dan sebagainya. Pernah duk rasa tak? Dia jadi apa nama, urat naik tadi dan sebagainya. Kalau kita duk urat kepala kita, maka dia akan tutup. Setidaknya kata ulama, memakai kepiah, ya, kita pakai kepiah, yang tu pun juga adalah satu benda yang memberikan kebaikan. Sebab benda sunnah ni dia akan ada kebaikan. Cuma pasal kita ni tak cerdik, pasal kita ni jahil, jadi kita tak nampak kebaikan dia tu. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri sebutkan dalam bab fasik sebagai contoh, kena pakai kepiah ni dalam kedudukan bergerak kita daripada rumah beberapa kaki. Bahkan disebutkan bawah daripada 80 kaki daripada rumah kena pakai kepiah. Nak abang kata adanya kebaikan. Dan sebab itu bila disebutkan berkenaan dengan perjalanan Nabi SAW menuju kepada kewafatan Nabi SAW sampai ke tahap demikian, masih lagi datang ke masjid.
Walaupun macam tu, saat-saat nak pitam, saat-saat nak tunggin, saat-saat nak terbah, tetap juga main ke masjid. Kita TV tak ada siaran, tak main lah. Bukan kena-mengena dengan kita pun, kan? Jiran order barang Shopee tak sampai pun kita tak main masjid lah. Tanya pasal apa? Nak tengok dia beli barang apa. Bukan lihat sangat. Aku beli barang dah, beli sampai dah. Dia beli barang pun tak abang pun, tapi dia dobang atas Shopee main lagi. Jadi sampai ke tahap macam tu. Macam mana kita nak dudukkan kita mampu untuk mengungkapkan kalimah isfa' lana ya Rasulullah. 4 hari sebelum kewafatan, hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, apa berlaku? Keadaan Nabi semakin tenat. Nabi SAW tetap juga bersolat di masjid sehingga solat maghrib dengan membaca surah Al-Mursalat. Nabi SAW membacakan surah Al-Mursalat. Baginda SAW pitam beberapa kali apabila tibanya waktu isyak, dan kemudian akhirnya baginda memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam solat. 3 hari sebelum wafat, hari Jumaat 9 Rabiul Awal 11 Hijrah, sakit Nabi terasa sedikit ringan. Rasulullah SAW keluar ke masjid di waktu zuhur dengan dipapah oleh 2 orang sahabat, sehingga kan tubuh Nabi SAW longlai, meloreh turun ke bawah, kaki Nabi terseret di atas tanah. Masih lagi datang ke masjid. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan waktu dekat dengan kewafatan Nabi SAW, Nabi tetap juga sampai ke masjid untuk solat. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengikut solat Rasulullah sambil menyaringkan takbir untuk orang ramai. Yang ini disebutkan bab munabbih, iaitu orang yang menyaringkan seruan takbir daripada ihram dan juga intiqal ketika Nabi berubah kedudukan. Sayyidina Abu Bakar tolong nyaringkan. Kan kita duk tengok di masjid Mekah, Madinah, imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan dia ada belakang tu kan. Mulanya ditunjukkan praktik amalnya juga di waktu dekat dengan kewafatan Nabi SAW, dan Nabi masih lagi menjadi imam. Kemudian 1 hari sebelum wafat, Rasulullah SAW memerdekakan semua hamba-hamba yang menjadi milik Nabi SAW. Semua orang yang menjadi hamba Nabi SAW dimerdekakan. Baginda bersedekah sebanyak 7 dinar. Dalam keadaan yang sama memberikan maksud faham kepada kita, 7 dinar tu sahaja yang terakhir harta Nabi ada. Dan Nabi duk teringat ada 7 dinar, maka disedekahkan semuanya. Dan baginda memberi hadiah senjatanya kepada kaum muslimin, kecuali satu benda sahaja, iaitu perisai yang masih lagi tergadai kepada seorang Yahudi, yang akhirnya nanti akan ditebus semula oleh sahabat Nabi SAW. Dan kemudian pada hari kewafatan Nabi SAW, waktu subuh, Nabi SAW menyingkap tirai pintu rumah Nabi SAW dan memandang ke arah para sahabat yang sedang membetulkan saf salat subuh, dan Nabi menumpahkan senyuman lebar sehingga nampak gigi Nabi SAW, kata sahabat. Kemudian pada waktu duha, putri baginda Nabi SAW, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, menangis kesedihan melihat keadaan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil Fatimah Az-Zahra dan mengkhabarkan ke telinganya dengan mengucapkan satu perkara. Dan kemudian bila ditanya kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, maka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra menyebutkan, pada waktu mula aku sedih, aku menangis sebab Nabi SAW mengkhabarkan kepada aku dia akan pergi meninggalkan kita semua. Kemudian aku gembira. Kerana apa? Sebab Nabi menyatakan, selepas kewafatan aku, kamulah daripada Ahlul Bait yang akan menuruti dan mengikutku. Maksudnya akan mati pula selepas daripada Nabi SAW adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hujung suasana itu, Nabi memanggil 2 cucu Nabi, iaitulah Sayyiduna Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah SAW mengadu kepada Aisyah yang dia merasa sakit akibat racun kesan daripada perang Khaybar. Selepas daripada Nabi SAW melalui perang Khaybar, Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai, ada buat jamuan, ada buat keraian dekat situ, sebab Nabi juga menempat di sana beberapa hari, beberapa malam, dan ada orang yang mai bagi daging kambing dekat Nabi. Kisahnya panjang. Ada satu orang perempuan Yahudi, dia mai dekat kem Nabi SAW. Kemudian dia tanya, Nabi suka makan apa? Dia pun kata Nabi suka makan kambing. Kambing Nabi suka bahagian apa? Maka disebutkan bahagian paha dan juga kaki kambing. Maka dia tanya pula kaki mana? Adalah dia punya, nanti kita akan masuk bab tu untuk pengajian sirah. Kemudian dia ambil daging tu, lepas daripada tu dia letakkan racun. Kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW.
Ketika mana dihidangkan kepada Nabi SAW, Nabi pun memegang daging tersebut, dan ketika Nabi nak makan, sebagai riwayat dikatakan Nabi gigit, sebagai riwayat mengatakan Nabi dah kunyah. Cuma kita mengelak daripada bertembungan itu. Cuma dalam keadaan Nabi SAW meletakkan untuk makan tu, daging tersebut berkata kepada Nabi SAW. Daging tu bercakap dengan Nabi SAW. Kita duk bercakap dengan daging. Kata ni daging burger ni sedap sungguh lah hang. Kita, ni daging tu cakap kat Nabi. Dia kata jangan gigit aku, jangan makan aku, kerana pada ini telah diletakkan racun. Nabi letakkan balik. Kemudian Nabi panggil siapa yang bagi. Datang perempuan Yahudi tu. Dia tak pergi mana, dia memang duk tengok tunggu. Mai dalam keadaan tak bersalah. Bila mai dia kata, kenapa kamu letakkan racun? Dia kata, kami ni Yahudi. Dia lah kata. Dia kata depa ni puak-puak Yahudi ni, depa dah ada satu faham tentang Nabi akhir. Walaupun panjang waktu daripada kenabian Nabi sampai fasa itu, depa tahu Nabi akhir ni ada tanda-tanda dia. Ada dia punya petua dia, ada dia punya keyword bunga dia, kena buka kunci dia. Salah satu yang kami tahu, Nabi akhir ni dia tidak akan mati terkena racun. Dia tidak akan mati terkena racun. Jadi sebab tu aku letak racun, aku nak tengok hang mati tak mati. Maka Nabi SAW walaupun dah kunyah daging tu, Nabi tak mati. Memang bukan benda tu berlaku pada Nabi, dan disebabkan itu maka dia beriman pada Nabi SAW. Dalam riwayat lain disebutkan dia dibunuh. Perempuan tu dibunuh. Bukan dikenakan oleh sebab di Islam tu, tak. Sebab daging yang Nabi letak tu, kemudian Nabi panggil dia, ada satu orang sahabat pi ambil daging tu. Sahabat tu pi serbu, dia pi pedih habis. Dan dalam keadaan dia makan daging kambing yang ditinggalkan Nabi SAW, akhirnya dia mati. Dan pembunuhan kat atas wanita tu berlaku dikenakan oleh hukum bunuh balas, kerana kan dia membunuh lelaki tersebut. Bukanlah dikenakan di Islam ataupun kerana dia cuba mempertikai Nabi SAW. Kesan daripada gigitan itu, kata Nabi SAW, memberikan impak besar, menambah kekuatan sakit kepada Nabi SAW pada waktu dekatnya Nabi dengan sakaratul maut. Dan situasinya juga sama berlaku ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, disebutkan dalam catatan, sebab Sayyidina Abu Bakar juga meninggal dunia dalam keadaan yang sakit lama datang kembali. Salah satu yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah bekas sengatan di kaki Sayyidina Umar ketika mana duduk di Gua Thur. Dia punya sengat bisa dia tu mai balik bila dia dekat dengan kematian. Dan sebab itu bila sebutkan tentang apa yang dirasai oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha meletakkan kepala baginda Nabi SAW di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin. Dan itu berlaku pada waktu duha. Selepas gelincir matahari, Nabi bersugi dengan kayu sugi yang telah dilembutkan, yang telah dilunakkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian baginda Nabi SAW mengangkat tangan dan mengisyaratkan jarinya. Kemudian kalimah terakhir diulang sebanyak 3 kali, dan tangan Nabi yang diangkat akhirnya jatuh longlai, menandakan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan tentang apakah perkataan yang Nabi sebutkan, sebagian pendapat mengatakan ummati, ummati, ummati. Sebagian lagi pendapat mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Dua-dua ni betul ke tidak? Betul. Sebab sepanjang kegeringan Nabi, sepanjang sakit yang Nabi tanggung pada waktu mendekat kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lekang di lidah Nabi, tak ditinggalkan pada luncur lancar perkataan daripada mulut Nabi SAW kalimah ummati, 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 dan juga as-salah, as-salah, as-salah. Namun pada waktu dekatnya, hampirnya dengan kewafatan, perkataan akhir yang diulang syiar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya Nabi SAW adalah fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, atau kama qala Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la. Dalam keadaan Nabi mengangkat tangan dan ditunjukkan ke arah atas dengan Nabi mengatakan Allah, nak kembali kepada Allah yang maha tinggi, rafiqil a'la. Dan selepas daripada itu, tangan Nabi longlai dan akhirnya jatuh, dan ia menandakan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun 4 hari,
Kerana pada pengkisan tarikh kelahiran Nabi lahir mengikut catatan Saifur Rahman Mubarak Furi Al-Alamah Al-Mansufuri Mahmud Pasha menegaskan betapa Nabi lahir pada 9 Rabi' Al-Awwal. Jadi ini berlaku 12 Rabi' Al-Awwal, maka bersamaan dengan 63 tahun 4 hari. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilantik sebagai khalifah, yang mana ia merupakan ijma' yang pertama dalam kalangan umat Islam untuk memilih Sayyidina Abu Bakar. Selepas ditandakan dengan beberapa tandaan, Sayyidina Abu Bakar dinyatakan betapa memiliki nilai keimanan yang tidak sebanding dengan manusia seluruhnya. Satu orang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau nak ditimbang iman seluruh orang manusia di atas dunia, nak sama dengan Sayyidina Abu Bakar takkan boleh sama. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ditunjukkan menjadi imam pada setiap kali Nabi SAW tidak mampu untuk mengepalai perjalanan salat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga adalah sahabat kibar yang senantiasa mendampingi Nabi, dan dimercukan tanda penghormatan tertinggi adalah kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah satu-satunya sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan duduk dalam keadaan wahyu yang Nabi SAW bacakan untuk diajak bersama dalam hijrah daripada kota Mekah menuju ke Madinah, bukan sahabat lain. Jadi dalam sekian banyaknya dalil yang terjulang, dalam sekian banyaknya dalil yang diangkat menunjukkan kedudukan Sayyidina Abu Bakar, maka ijma' yang pertama dilakukan di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak ada orang lain, the one and only Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dijadikan sebagai khalifah. Sehari selepas wafat, subuh pertama tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersayang, Sayyidina Bilal bin Rabah menangis waktu melakukan azan subuh. Semua sahabat juga turut menangis. Pagi Selasa, jenazah Rasulullah SAW dimandikan dan dikafankan. Sahabat bergilir-gilir seramai 10 orang untuk solat jenazah Nabi SAW. Kerana solat tersebut dilakukan dalam rumah Nabi SAW Raudah. Dan kemudian setiap daripada orang keluar umpama hiruk pikuk yang begitu indah. Kerana disebutkan oleh para sahabat, semua ada, yang mana daripada Badarnya, yang mana daripada peninggalan Uhudnya, yang terlibat dalam Hudaibiyahnya, Fathu Mekahnya, semua turut sama. Mana mungkin boleh kita letakkan satu situasi yang biasa-biasa, sedangkan mengikut riwayat pada waktu itu sahabat Nabi jumlah keseluruhannya cecahan lebih daripada 100,000 orang. 100,000 orang. Ada yang mengatakan 114,000, ada yang mengatakan 140,000. Bayang kalau kata satu masa 10 orang, berapa lama waktu untuk diperlukan nak mensolatkan jenazah baginda Nabi SAW. 2 hari selepas wafat, hari Rabu malam Khamis, Rasulullah SAW baru dikebumikan oleh orang yang terakhir yang menimbuskan dan mengebumikan tubuh mulia baginda Nabi SAW pada sentuhan selamat tinggal daripada kalangan sahabat, iaitulah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, khadam Nabi SAW yang hidup bersama dengan Nabi, anak angkat Nabi SAW, dan dia mengetahui banyak perkara daripada Nabi SAW. Itu ringkasan betapa bila mana kita berhadapan dengan situasi kewafatan yang jarang sekali diangkat situasi ceritanya dalam pengkhabaran Rabiul Awal. Bukan tak boleh cerita, boleh cerita, tapi dia nanti akan teremosi. Sebab kita ni nak cerita tentang busyra, berita gembira. Pada faham manusia, kita kata busyra tu mestilah benda yang sonok-sonok, kelahiran, perkahwinan, kejayaan dan sebagainya. Tetapi kewafatan ni jarang sangat dibincangkan ataupun jarang sangat diangkat bicaranya di kalangan masyarakat umat. Sedangkan kita nak tahu, adakah kita sampai ke hari ini duduk dalam kedudukan mensyukuri nikmat Islam? Adakah kita duduk dalam keadaan mensyukuri nikmat iman setelah jerih payah perjuangan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW? Sehingga kan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, falam kana yaumal ladzi mata fi adlama minha kulli syai'. Betapa pada hari kewafatan Nabi SAW, masa Nabi mai, ia umpama terang benderang, gemilang, kemilau cahaya, bergemerlapan. Ketibaan Nabi disambut di Quba seperti mana kita sebutkan semalam, berdentum dentam takbir tahmid takdis untuk menunjukkan betapa mereka gembira dengan ketibaan Nabi SAW di Quba.
disebutkan kalimah asyraqal badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina, duduk dalam keadaan menikmati keindahan pancaran kebaikan yang dibawa oleh Nabi SAW yang ditunggu setelah sekian lama, seronok yang tak terhingga di kalangan orang-orang Madinah, baik daripada mana-mana potensi dikhanakan oleh Nabi keturunan Khazraj. Nabi memilih Najjar perkampungannya untuk dijadikan sebagai masjid Nabi. Orang Quba dimuliakan dengan pembinaan masjid pertama dibina oleh Nabi SAW, dalam keadaan dibinanya pula atas landasan taqwa. Semuanya penuh dengan keindahan dan juga keseronokan, kebahagiaan. Namun ketika mana Nabi SAW wafat, kata Anas bin Malik, kami diselubungi dengan gelap kelam suasana. Tidak ada lagi perkara yang paling indah melainkan Nabi SAW. Macam mana tuan-tuan tengok nanti dalam perang Hunain, ketika mana Abu Sufyan datang bertemu dengan Nabi SAW, kerana Abu Sufyan juga terlibat dalam perang tu. Nabi bagi dekat dia dan juga anak dia beberapa ekor unta, bukan jumlahnya puluhan, cecah ribuan kambing dan sebagainya. Ribu kambing, 40,000 yang dapat ghanimah perang masa perang Hunain. Semua harta-harta ni diberikan kepada orang Mekah. Harta ni banyak kepada orang yang bermasuk Islam selepas Fathu Mekah. Maka Nabi bagi semua. Sampailah ke tahap orang Madinah ni rasa macam terpancing. Kita main daripada Madinah kot. Perang Hunain ni dekat dengan Mekah. Dah lah kita main daripada Madinah, kita pergi masuk Mekah. Daripada Mekah kita pergi perang Hunain. Bukan dekat kita ikut Nabi daripada Mekah je, kita ikut Nabi daripada Madinah. Tiba-tiba main dalam bab ghanimah ni, harta rampasan perang, Nabi selera habis bagi dekat orang-orang Mekah. Sampai wujud kluster dalam kalangan sahabat daripada kalangan Madinah. Mereka berbincang-bincang, kenapa Nabi bagi semua harta rampasan dekat orang Mekah? Patut kita paling kurang pun cemeh-cemeh lah, sekok dua apa kan. Sebab ada fikir lagu tu. Sebab jumlahnya banyak kan. Ribuan unta, puluh ribu kambing. Tak termasuk lagi dengan uqiyah emas dan juga perak. Tak termasuk lagi dengan pakaian perang dan sebagainya. Maka disebabkan situasi itu, sampai Nabi SAW memanggil para sahabat. Nabi memberikan satu penanda aras. Nabi kata, kamu lihat orang Mekah, mereka dapat harta dan mereka balik ke Mekah, dan aku akan balik bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu tak mau, tak ada masalah. Kamu ambil harta, kamu balik ke Madinah, dan aku balik ke Mekah. Mana kamu mau? Apa jawapan orang Madinah, tuan-tuan? Dia berkata, ambillah segala isi dunia asalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik bersama dengan kami ke Madinah. Boleh tahu tak? Tapi saya nak balik esok lagi, jangan duduk tahan pula. Kata ustaz, duduklah balik pula. Taubat kata duduk balik pula tu. Dik saya lugung. Rumah saya 2-3 hari ni jadi tumpuan ramai. 2-3 hari. Tunggu petang ni kot ada wartawan ke apa. Boya naik. Boya. Ni bukan boya hak naik Honda. Hak ni boya betul. Boya tembaga. 3-4 hari lah lepas ayak pasang itu, adalah geng-geng mak-mak lampir apa kan, lepas duk kata nampak kelibat buih ke apa kan. Kita situ memang tempat ada udang galah bang. Udang galah ada, dia pun ada kan. Pasal sana ada masas. Udang galah nanti pi masak boya ni. Jadi 2-3 hari belakangan, hari Rabu itu, dia mula naik atas darat. Masalah dia naik tu okey lah. Dia naik tu belakang rumah saya. Kita dah lah berduduk situ. Dah lah hang dengan janggut semua, lepas duk kata dia ni pawang boya. Wah. Pasal orang kampung tu tak nak tengok boya. Saya pun sejak duduk di kampung tu dulu-dulu masa kecil duk pi mengaga udang. Pernah lah duk jumpa kelibat lagu tu ya, geli-geli lagu tu ya. Tak ada lah nampak dia main jengwel, dia habaq saya boya. Tak ada pun. Tapi kemarin dulu ni daripada hari Rabu itu dia naik tu orang hantar gambar. Kita tengok gambar macam rumah aku. Rupanya memang betul. Dia main naik belakang. Kemarin dulu, kemudian kemarin paling lama. Kemarin dia buat fashion show. Punya dahsyat boya. Dia naik atas darat, orang main rumpun, orang main tengok, ambil gambar semua, duk buat konten lah apa, hi guys. Abang atas boya naik, dia terjun dalam layak, lepas tu orang belah, dia naik balik. Abang saya telefon main, saya ada dekat DIY, apa nama ni, Belik Pulau. Abang saya telefon, hang dah mana? Kata Delik Lau. Hang nak balik tak? Balik Satgi malam pun balik. Dia kata ni, dia naik pula. Tadi dia terjun, dia naik pula. Lebih kurang 6 meter panjang. 6 meter besar bang. Kita duduk fikir kata takat boya kata apa ni tak. Dia main dengan package 3 hari 2 malam ya. Duk ada boya tembaga. Lepas tu semalam apa nama sempat lah pergi suluh.
Tapi suluh tu pun bukan suluh jauh, suluh depan. Takut lagi buat dia duk benguak depan kita, kita duk suluh sana. Hari ni dapat perkhabaran duka yang ni. Sebab tu bila disebutkan tentang bagaimana ditandakan tentang kehilangan dan juga kewafatan Nabi SAW, tidak ada benda yang masih lagi tersisa di kalangan para sahabat untuk mengungkapkan betapa mereka rindukan sentuhan Nabi, mereka rindukan pujukan Nabi, mereka rindukan teguran dan juga perintah Nabi SAW, yang mana fasa itu dilalui oleh para sahabat dengan begitu sukar. Sayyidina Umar ketika mendengar kali pertama orang menceritakan betapa Nabi SAW telah wafat, apa tindakan dia? Dia keluar daripada rumah, pedangnya terhunus tanpa sarung, dan kemudian dia meletakkan pedang di hadapannya dengan mengungkapkan, siapa-siapa yang berani kata Rasulullah SAW telah wafat, maka dia akan bercerai daripada badan, kepalanya akan terputus daripada jasad. Siapa berani habaq. Dalam keadaan masa yang sama, ada yang bersetuju dengan perkataan Sayyidina Umar dengan diangkatnya beberapa pandangan dengan mengatakan sama seperti mana Nabi Musa AS hilangnya 40 hari bertemu dengan Tuhan, kalimahnya adalah wa inna ilaihi raji'un, tetapi bukan mati jawapannya. Ia adalah satu bentuk uzlah, ia adalah satu bentuk khalwah, yang mana Nabi bertemu dengan Allah pada satu fasa dan akhirnya Nabi akan kembali kepada kita. Dan keadaan itu merebak di kalangan masyarakat umat sehingga ada blok yang menyokong juga perkataan Sayyidina Abu Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Pada sisi yang lain, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sendiri melihat keadaan Nabi ketika mana didengarnya betapa Nabi SAW telah wafat, Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dan kemudian melihat batang tubuh manusia yang pernah mengajarnya tentang nilai iman, menebalkan ketakwaan, menunjukkan keyakinan tertinggi kepada Allah. Maka dalam keadaan yang begitu sedih, berada pada titik terendah yang paling rendah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada jasad Nabi SAW, berehatlah atas apa yang telah engkau perjuangkan selama ini di atas muka bumi, maka ini sudah tiba, engkau tidak lagi sakit. Dan Sayyidina Abu Bakar bila mana keluar, di luar sana masyarakat bertembung pendapat berkenaan dengan adakah Nabi SAW kekal wafat ataupun bakal kembali. Maka Sayyidina Abu Bakar berkhutbah kepada orang yang menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad telah pun wafat, tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allahu Akbar, Allah tidak pernah mati. Maka daripada situ luruh kedudukan Sayyidina Umar, lembut lututnya, terlepas pedangnya, maka dia mengisafkan diri dia betapa Nabi SAW adalah al-bashar, Nabi adalah al-insan, Nabi adalah manusia, juga pasti akan bertemu dengan kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka senyap di kalangan sahabat di Madinah, runtun hati mereka nak menerima kenyataan, ketetapan takdir Allah atas perpisahan yang begitu berat itu. Tetapi bukanlah dengan kewafatan itu membuatkan semangat mereka terus luruh, tidak. Seperti mana berlaku di medan Uhud ketika mana Anas bin An-Nadar, bila mana satu orang lelaki dia menyangka orang yang dibunuh dia dari saat orang Islam berkecamuk di tengah medan Uhud itu adalah Rasulullah. Yang dibunuh itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, wajahnya disebutkan oleh ulama memiliki satu posture yang seakan-akan mirip Nabi SAW. Ada beberapa orang sahabat ditandakan memiliki wajah seperti Nabi, seperti Dihya Al-Kalbi dan juga satu lagi Mus'ab bin Umair. Jadi orang Quraisy ni ketika mana anggota pasukan pemanah dah mula turun nak pergi ke ghanimah, Khalid Al-Walid datang menyerang dari belakang. Kelompok kafir Quraisy berpatah balik untuk menyerang umat Islam. Orang Islam berkecamuk di tengah. Jadi mereka cuba masuk serapat mungkin kepada Nabi. Sahabat yang ada jadi perisai taming kepada Nabi SAW, pelindung Nabi dengan keadaan yang begitu dekat. Makna kata mereka berkumpul di keliling Nabi secara rapat. Dan salah seorang tu dia pergi, bila dia nampak Mus'ab bin Umair berpusing wajah, dia nampak macam Nabi, maka dia bunuh Mus'ab bin Umair. Bila dibunuh Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair telah pun jatuh dan akhirnya syahid dekat situ. Dia cabut pedang dia dan dia katakan sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Bila dia angkat pedang, dia sebut kata lagu tu, orang musyrik mula meregangkan tekanan.
Mereka mengendurkan serangan, mereka meninggalkan ketumbukan tentera Islam kerana tujuan Uhud yang mereka minta, yang mereka bawa daripada Mekah sudah pun tercapai, iaitu Nabi SAW telah berwafat. Target dia yang tu. Jadi bila mereka dengar daripada orang Quraisy kata Nabi dah wafat, mereka tinggalkan medan Uhud. Dan Nabi menyelinap masuk di kalangan para sahabat dengan memberikan isyarat tanda, jangan kata aku masih hidup. Maksud dia para sahabat tahu Nabi berusaha untuk bersama dengan para sahabat dalam keadaan tak ada siapa pun yang duk kata Nabi masih hidup lah, Nabi masih hidup lah, yang kamu bunuh tu bukan Nabi. Tak ada siapa kata apa. Jadi orang kafir Quraisy dah bergerak untuk beransur. Maka pada waktu itu baginda Nabi SAW sudah pun selamat daripada apa yang disebutkan sebagai serangan Uhud. Pada waktu itu, ketika mana tengah duk berkecamuk, orang kafir Quraisy sedang bergerak dan mereka menghabiskan sisa-sisa serangan yang masih lagi berbaki, bersaki pada perjalanan mereka nak pulang ke Mekah. Orang Islam ada dalam keadaan yang tidak tetap kedudukan pada waktu tu di kalangan para sahabat. Bukan tak tetap macam mana, ada yang dah melepaskan pedang, ada yang berlari balik ke Madinah. Tambah pula Uhud dengan Madinah cuma 5 km. Ada yang lari menyorok di kawasan lereng-lereng bukit sebab sedih. Mereka dengar sendiri pada tinggal mereka Nabi telah wafat, Nabi telah dibunuh. Jadi mereka pekat belah nak perang bagi Nabi dah tak nak. Turun satu orang nama dia Anas bin An-Nadar. Dia kata, yang hampa lepas pedang siapa? Yang hampa duk cungit belah pasal apa? Yang hampa nak kembali ke Madinah pasal apa? Kita berjuang bersama dengan Nabi dan kita pun dah dengar Nabi telah wafat. Apa lagi kita tunggu? Jom kita mati bersama dengan Nabi SAW. Mereka bangkit semula, pegang semula tombak, pegang semula pedang, ambil segala persiapan persenjataan, masuk ke medan perang dan menghabiskan setiap baki-baki orang-orang Quraisy yang masih lagi melepaskan dendam geram mereka yang terbuku sejak daripada Badar. Dan akhirnya apa berlaku? Anas bin An-Nadar ketika mana habis semua dah orang balik daripada medan Uhud, bergelimpangan jenazah para syuhada, Nabi angkat satu persatu para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in untuk dikenal pasti, ni siapa dia, ni siapa dia, ni siapa dia. Bila semua dah habis, Mus'ab bin Umair pun dah dikebumikan dalam keadaan ditarik kain untuk tutup kaki nampak kepalanya, tarik tutup kepala nampak kakinya. Nabi sedih. Nabi kata dia ni satu orang anak muda yang tinggalkan dunia semata-mata untuk iman, semata-mata untuk Islam. Dia anak orang kaya, dia orang yang sampai ke tahap rumah dia tak keluar, tak payah keluar, tukang kasut main ukok kaki dah. Kita ada toki taksin main cek kaki kita sehora, nak hantar slipper biru tu ada, ataupun main hak goko ke apa, toki Asadi hantar wakil, cik ada di rumah ke? Ada. Kami daripada Asadi nak main ukok kaki cik dah. Mus'ab bin Umair orang daripada Yaman mai rumah dia untuk ukok kaki dia, untuk ukok badan dia. Balik daripada ke Yaman, patah balik buat main baju, seluar dan juga kasut. Dia tak keluar rumah. Begitu juga dengan minyak wangi daripada Syam. Wakil daripada syarikat minyak wangi di Syam tu main rumah dia, tunjuk minyak wangi ni tak ada siapa pakai, hang kena pakai. Sehingga kan disebutkan kata Nabi SAW, Mus'ab bin Umair bila berlaluan di kawasan kota Mekah, anak-anak gadis Mekah akan tunggu di birai-birai jalan. Duk tunggu ni. Macam mana mereka boleh tunggu? Sebab wangian haruman yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair adalah wangian yang menjentik hidung orang-orang perempuan di Mekah. Sebab tak ada siapa pernah pakai minyak wangi macam dia pakai. Sampai tahu tu. Tapi kata Nabi, dia meninggalkan semua kenikmatan dunia. Dia duduk dalam keadaan memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dia memutuskan persahabatan dengan dia. Ketika mana selesai perang Badar, orang bawa adik dia, wahai Mus'ab, ini adalah adik kamu, kamu nak buat apa? Patut dah adik dia kata, settle lah kan. Mus'ab bin Umair kata apa? Tangkap dia, jadikan dia tebusan, minta tebusan daripada mak dia kaya. Pada adik dia tu, mak dia jugalah yang dia hebat tu. Sebab mak dia putuskan hubungan kerana dia mengucapkan kalimah yang sama tuan-tuan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan Mus'ab bin Umair di medan Uhud meninggal syahid dalam keadaan kepalanya ditutup, kakinya terbuka, tutup kaki kepala terbuka, dan akhirnya Nabi minta supaya ditutupkan bahagian kepala dan ditutupkan bahagian kaki dengan jerumun rumput-rumput kering. Dan segala darah bersaksi, medan tempur Uhud bakal menjadi penyaksian teragung. Perjuangan mereka adalah perjuangan yang berteraskan iman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah selesai habis semua, dikenal pasti ini orang ni, ini orang ni, tinggal satu jenazah.
Dan jenazah ini diletakkan dengan panggilan majhul. Macam mana yang tuan-tuan duk tengok di Palestin lah ni, mereka ambil jasad letak dalam plastik putih, ditulis majhul, mim, jim, ha bulat, waw lam. Apa maksud majhul? Tak tahu. Tak tahu. Jadi satu jasad ni dipanggil dengan ditandakan dengan kalimah majhul. Kerana orang mai tengok tak kenal, orang mai tengok tak kenal, orang mai tengok tak kenal, tak tahu siapa dia. Tapi dia duduk dalam kalangan kita dengan ada penampakan pakaian tu pakaian tentera Islam. Maka akhirnya datang kakak dia. Datang kakak dia sebab kakak dia duk tunggu dia balik, tapi dia tak balik. Jadi bila kakak dia main tengok, kakak dia pegang tangan, kakak dia nampak ada satu tanda di jari dia, dan kakak dia bangkit. Kakak dia isytiharkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lelaki ni yang kamu tak kenal ini adalah Anas bin An-Nadar, adik kau. Dan aku kenal dia daripada tanda yang ada pada jari dia." Siapa dia ni? Bapa saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi pun tak cam dia, sahabat tak cam dia. Pasal apa? Terdapat bekas tusukan liang-liang tombak di bahagian mukanya dan juga badannya, bekas cantas tebas yang menyebabkan muka dia hancur. Tak ada siapa pun boleh kenal dia ni siapa dia. Dan ini adalah perjuangan yang dicitrakan daripada rasa cinta kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup berjuang sampai macam tu tuan-tuan. Dan macam mana mereka, kelompok yang macam ni, meletakkan sepenuh-penuhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, nak berhadapan dengan situasi mengucapkan selamat tinggal kepada Nabi SAW. Cuba tuan-tuan bayang, kita dengan mak pak kita pun macam ada limit sikit nak berjuang. Kita dengan adik-beradik kita pun macam ada limit sikit nak berjuang. Tapi mereka ni, golongan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, adalah orang yang memusatkan cinta hanya sahaja kepada Allah dan Rasulnya. Bagilah apa pun yang kami nak cuma Nabi SAW. Dan tuan-tuan cuba bayang macam mana mereka nak melepasi daripada ujian cabaran kewafatan Nabi SAW. Sebab tu rangkaian rindu dendam ini berkesinambung sehinggalah ketika mana Sayyidina Bilal pada satu ketika dia tidak mahu lagi pulang ke Madinah. Dia tak mau balik ke Madinah. Melainkan dalam riwayat masyhur menyebutkan betapa dia didatangi oleh Nabi SAW dalam mimpi, dan kemudian menyebutkan betapa nak bertemu dengan Nabi SAW, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk balik ke Madinah. Ketika itu dia berada di Syam. Di Madinah Mekah tuan-tuan, sahabat yang seramai 140,000 orang ni, disebutkan dalam catatan rekod, mereka punya maqam tak sampai pun 5,000 orang yang duduk di Mekah Madinah. Boleh faham Sahabat ni mereka punya cinta dekat Nabi sampai ke tahap mereka nak bagi kita nak faham, bagi hilang rasa rindu dendam dekat Nabi ni, sampai mereka teruskan perjuangan untuk sebarkan dakwah. 5,000 saja sahabat yang dimakamkan di kawasan sekitar Mekah Madinah. Lebih daripada tu dok ada 100,000 orang. Kalau 140,000 tolak 5,000 balance ada berapa? Dok ada 140,000 lebih yang keluar daripada kota Mekah dan Madinah untuk sebarkan dakwah. Sebab tu sampai dekat kita paling awal kawasan di Indonesia yang disebutkan sebagai Barus itu sekitar pada tahun abad ke-7, makna kata tahun 600 lebih, ketika masih lagi adanya pemerintahan Sayyidina Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, pada waktu proses penyerahan kepada Muawiyah. Islam dah sampai dah di sini. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan situasi itu tuan-tuan, mereka para sahabat sampai tahap macam tu. Macam mana mereka nak dudukkan diri mereka tidak diambangkan, tidak dikelubung dengan rasa rindu yang memuncak. Sayyidina Bilal balik mai ke Madinah, dalam riwayat masyhur menyebutkan ketika mana dia diminta untuk mengalunkan azan, dan pada waktu itu dia menolak dengan adab yang cukup tinggi. Yang ni mai kata tolonglah azan, lama tak dengar azan, bertahun-tahun, bukan kata sehari dua, bertahun-tahun. Ni kita Tok Bilal mai kata dia ni lagi, itu kita kan. Kalau kata di zaman sahabat, mereka rindukan laungan, dentuman, ngauman kalimah azan daripada Sayyidina Bilal. Dan ketika mana mai sahabat lain minta pula tak mau, Sayyidina Umar mai dia tak mau, yang ni mai dia tak mau. Dan akhirnya bila datang Sayyidina Hasan wal Husain datang mendekat kepada Sayyidina Bilal, tak sampai hati Sayyidina Bilal untuk tidak mengalunkan azan, dan dia menyahut saranan dan juga cadangan daripada dua orang cucu Nabi SAW, dan akhirnya dia mengalunkan azan. Ya, hiruk pikuk di Mekah terdiam, disenyapkan dengan kalimah Allahu Akbar yang sudah lama mereka tak dengar dikumandangkan.
Sehingga kan disebutkan oleh para ulama, ketika mana merentasi setiap daripada telusuran perjalanan waktu itu, mereka merasakan betapa para sahabat ni bertanya-tanya di kalangan mereka, azan ni cuma ada zaman Nabi hidup dulu je? Adakah Nabi kembali hidup? Adakah Nabi kembali hidup? Bukannya sehari dua, bukannya sebulan dua, bertahun. Ketika mana dengar azan Bilal, sehingga memuncak kembali rasa ingat pada Nabi, sampai duk rasa macam Nabi masih hidup. Ditinggalkan segala kerja, ditinggalkan segala perkara, semua pekat berebut datang ke masjid Nabi SAW, menantikan laungan itu. Adakah benar ini laungan Bilal? Dan adakah benar inilah laungan yang dengar di waktu Nabi SAW masih hidup? Dan ketika mana azan bersahutan, bersambungan, sampailah pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, sampai pada kalimah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayyidina Bilal tidak mampu untuk melafazkan kalimah kepada ayat perkataan nama orang yang dia paling sayang, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kemuncak rasa berkenaan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk kita petakan dan emosikan kesedihan pada kemuncak yang melampau. Dia bukanlah satu rasa yang perlu untuk kita nisbahkan dalam keadaan kenapalah Nabi SAW meninggalkan kita dalam keadaan kita duduk dalam keadaan susah macam ni. Tidak. Kerja kita masih lagi panjang, perjuangan kita belum selesai. Kita ada tugas-tugas dakwah Nabi yang perlu untuk dituntas lugaskan kepada masyarakat. Sampaikan kalimah benar daripada Rasulullah, sampaikan apa yang Nabi SAW perintahkan, diamkan pada perkara yang Nabi diamkan, teruskan perjuangan untuk menyebarkan kasih sayang Nabi SAW. Kalau kita tak pernah mendapat sentuhan listrik Nabi SAW, kita takkan boleh tahu macam mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampai ketak sanggup untuk bermati-matian kerana Nabi SAW. Sebab tu sahabat ni dia punya level dia lain lah. Ada satu ketika ada orang tanya kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, siapa yang lebih mulia nak dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dengan Khalifah Umar Abdul Aziz? Ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, dia di-compare, Umar Abdul Aziz bukan sahabat, Muawiyah ni dia sahabat. Walaupun ada isu berkenaan dengan perkara tu pada perang Jamal dan juga perang Siffin yang kita akan sentuh nanti. Maka kata Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya debu yang melekat di hidung Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an di saat dia bersama dengan Nabi SAW, debu yang melekat di hidung itu lebih mulia daripada 1000 orang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Boleh faham? Sebab para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah manusia yang beralamat akhiratnya syurga. Mereka berposkot pada kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala, kerana mereka dikurniakan radhiyallahu an wa radu'an. Mereka adalah pemilik kepada gelar radhiyallahu an yang kita duk sebut. Sebab tu para sahabat tak boleh tidak, kita kena sebut radhiyallahu an. Walaupun dia disebutkan dalam gagasan pembinaan watak sejarah berkenaan dengan itu dan ini dan sebagainya, tetapi mereka adalah pemilik gelar radhiyallahu an. Jadi kemuncak apa lagi yang kamu cari dalam hidup melainkan mardatillah? Kita pun nak duduk dalam keadaan macam tu, tapi kita tak mampu sebab kita bukan daripada kalangan ashabi. Tapi namun kedudukan para sahabat yang kita nak tandakan kepada tuan-tuan, mereka adalah orang yang selayaknya berada dalam lembah-lembah kebaikan yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amat malang bagi orang yang sampai ke hari ini masih lagi mencari cerita-cerita, kabar-kabar merepek dengan mengatakan penlaknatan ke atas para sahabat adalah kemuliaan, wal'ayazubillah. Ada, dan kita tak sentuh lah bab-bab tu. Bukan kita tak suka meluat, bukan kita tak suka, benci dah nak cerita, sampai kita melaknat para sahabat kibar. Sayyidina Abu Bakar nya dilaknat, Sayyidina Uthman nya dilaknat, Sayyidina Umar nya dilaknat. Sedangkan mereka orang yang bukan biasa-biasa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tu ditanam, dikebumikan di Madinah. Di Madinah pula, bukan di hujung-hujung pokok kurma dekat sempadan tanah TOL, tak, di hujung kaki Nabi, tuan-tuan. Sampai macam ni punya keadaan pun hampa nak laknat. Hampa ni apa benda ni? Hampa nak apa? Sebab tu kita sebutkan pemetaan berkenaan dengan para sahabat tak boleh kita nak compare dengan kita punya perjuangan. Sebab tu penting belajar sirah juga. Sirah ni dia buatkan kita boleh ada satu lapisan untuk absorb impact.
nak tahan dan nak serap hentak dalam hidup kita. Kita duk rasa macam kita ni punya ujian ni dah dahsyat gila. Kita punya ujian dah berat gila lah. Kita tak buka kisah berkenaan dengan para sahabat yang tangan hampir putus. Kok lah nak cantum balik dak, dia pijak guna kaki, dia cabut lagu tu kan, masuk balik dalam medan perang. Kita baru kena selumbang. Aku tak pi kot ni. Selumbang ni dalam kot ni, kepit kuku dah. Baru selumbang. Bukan kata menentang bar pun. Start motor tak hidup pun. Baru start motor tak hidup, tak pi dah. Masjid, bukan kata market tak apa, jalan kaki pun boleh. Masjid ni. Sebab tu amat merepet lah. Dan kita tak boleh nak menolak keadaan ni berlaku di zaman ini. Dalam keadaan anak-anak kita terdedah dengan capaian maklumat yang dilencongkan fahamnya, tidak memberikan gambaran sebenar, dan akhirnya kita hidup dalam keadaan yang perlu untuk dilambatkan situasinya, kerana kita berusaha nak perbetulkan balik faham masyarakat yang sepatutnya kita dah boleh pergi duduk kaji tentang planet bulan ke, planet matahari ke, kita kaji berkenaan dengan planet mustari ke apa ke. Tak dan lah, kalau betul tuan-tuan orang kongsi, ingat lah duk tengah duk check bahawa planet Marikh boleh tanam gobih ke tak. Pasal kita duk tumpu benda-benda merepek ni, benda-benda yang duk gigit kita tu. Duk berkeli pasal ni, habis dah bulan Rabiul Awal berkeli dah itu pasal Maulud. Ni nak mai pula bulan Rejab nak berkeli pasal apa pula, bulan Syaban nak berkeli lagi, bulan Ramadan nak berkeli. Dunia siapa pegang? Bukan kita. Ekonomi siapa pegang? Bukan kita. Pemerintah siapa pegang? Bukan kita. Dan kita bangga. Sebab apa? Sebab aku boleh bagi tahu dekat dia, benda yang dia buat tu adalah benda tak betul. Apa benda? Nabi tak pernah ajak lagu tu. Nabi tak pernah buat lagu tu. Kita kena bawa masyarakat kita dengan pandang kasih, pandang cinta. Dan ini yang mengikat para sahabat. Mereka tidak boleh berdamai dengan suatu suasana dan juga emosi untuk melepaskan Nabi di hari kewafatan Nabi SAW. Sampai ke tahap mereka meluru menuju ke rumah Nabi, membawa Nabi SAW untuk dikebumikan. Suasananya gelap gelita. Bukan gelap gelita pada pandang mata, tetapi hati yang menghibur, penuh dengan badai rasa yang tak mampu untuk diungkapkan dengan rasa bicara. Dan inilah yang menghentak masyarakat di awal-awal kewafatan Nabi SAW. Namun perkara ini membuatkan mereka bangkit, betapa mereka sedar mereka adalah orang yang menjadi sinambung mata rantai perjalanan dakwah Nabi SAW. Dan itulah yang kita nak kena sambung hari ini. Tapi kalau kita bangkitkan di kalangan masyarakat kita dengan mengecam hina, menjengkelkan pandangan pada setiap mata yang kita pandang, sedangkan mereka adalah orang yang mengungkapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syurga mana yang kamu sedang usaha untuk masuk? Sedangkan orang yang memutuskan silaturahim bukan masuk syurga, bukan di depan pintu, nak mencium haruman baunya tidak akan sampai ke hidung kamu. Sebab itu tuan-tuan, itu tajuk kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, tajuk yang lebih besar teknikal kesannya, iaitu penaklukan Baitul Maqdis. Cuma perlu juga untuk dilurus laraskan di sini, penaklukan Baitul Maqdis ini adalah tandaan berkenaan dengan pembukaan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukanlah pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi Al-Hittiniyah, tidak. Yang ini disebutkan pada tandaan pertama penaklukan Baitul Maqdis yang menjadi rentetan sinambung daripada kewafatan Nabi SAW. Sebab Nabi juga menyebutkan ada 6 benda. Salah satunya kewafatan Nabi SAW, kata Nabi. Kemudian Fath, iaitu pembukaan kota Baitul Maqdis oleh umat Islam. Jadi itu adalah tajuk kita pada bulan hadapan. Jadi kalau ada kebaikan dalam perkongsian, mohon tolong sabar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada kekasaran bahasa, tugri bicara, terlajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Minggu depan main sebesar-besar boya lah. Pasal balik ni duk teringat nak tengok boya, kan? Dia bukan boya jilet tu. Kalau boya jilet tu tak apa, ni boya betul bang, kan? 6 meter punya panjang. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberikan barakah pada pertemuan kita, dan perpisahan kita Allah Ta'ala timpakan dengan renyai-renyai rahmah insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafadhal mustaghfirin. A'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعد التفرق معصوما. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رافة وفي الغزة وفي ديربلة وفي جبلية وفي الضفة وفي الفلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيفوز المستغفرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم